Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menghasilkan sebuah video dokumentari analisa produk. Produk saya ialah The Brushka. Perkara pertama yang perlu diberi perhatian ketika berada di bengkel ialah langkah-langkah keselamatan. Langkah-langkah keselamatan ini perlu kita ambil perhatian dan perlu kita patuhi semasa berada di bengkel. Terdapat 6 perkara iaitu yang pertama, mendapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke bengkel. Sebelum kita masuk ke bengkel, kita perlulah mendapat keizinan daripada guru dan tidak boleh masuk sesuka hati. Yang kedua, memakai pakaian yang bersesuaian semasa berada di bengkel, seperti memakai kasut yang bersesuaian untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Yang ketiga, membuka tingkap dan cermin bengkel sebelum memulakan aktiviti untuk mendapatkan pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Yang keempat, menggunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat seperti menggunakan gergaji, menggunakan tukul, mengikut kaedah yang bersesuaian dan betul. Yang kelima, memastikan alatan, bahan dan perkakas sentiasa dijaga supaya selamat digunakan dan tidak membiarkan ia diletakkan merata-rata kerana boleh mendatangkan kecederaan. Akhir sekali ialah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru dengan segera dan sekiranya berlaku apa-apa, laporkan segera kepada guru untuk mengelakkan daripada contohnya sekiranya terdapat murid yang cedera, kita mestilah melaporkan kepada guru supaya kemalangan itu dapat diatasi dengan segera. Fasa perancangan pemilihan produk. Seterusnya ialah penjanaan idea. Terdapat 3 cara saya mendapatkan idea, iaitu yang pertama, bertanya kepada pensyarah bagaimana menghasilkan produk, bahan-bahan yang diperlukan, bahan yang bersesuaian dengan produk yang saya ingin hasilkan. Yang kedua, berbincang dengan rakan-rakan cara untuk lebih menghasilkan bahan-bahan dengan lebih berkesan. Yang ketiga, melakukan tinjauan. Melakukan tinjauan di sini bermaksud saya telah pergi ke kedai ahcong untuk melihat sendiri barang-barang yang bersesuaian dan harga untuk menghasilkan produk saya. Hal ini demikian kerana supaya saya mengetahui apakah bahan-bahan ini sesuai atau tak, apakah saya mengetahui bagaimana menghasilkan produk ini, dan saya juga boleh bertanya kepada pemilik kedai itu harganya bagaimana, adakah berpatut tak, adakah perlu, adakah sesuai dengan produk yang saya ingin hasilkan, iaitu Brushka.
juga straw. Jadi, mengapa saya memilih dua bahan ini ialah kerana sifatnya yang mempunyai kelebihan tersendiri. Berus merupakan bahan kita semula yang mesra alam. Berus ini mudah didapati di kedai-kedai. Dia juga ringan serta mudah untuk dipasang. Jadinya, produk saya The Brushka menggunakan berus bahan utamanya. Jadi, ia mudah dipasang dan mudah untuk didapati. Akhir sekali ialah mempunyai kelebihan dalam promosi. Straw ialah bahan mesra alam. Ia juga boleh melindungi alam sekitar dengan baik dan menjimatkan kos kerana kos untuk menghasilkan straw ini amatlah jimat. Jadi bahan lain atau bahan tambahan yang saya gunakan ialah bateri AAA, iaitu menggunakan 2 bateri. Seterusnya botol DC, double tape dan juga bateri holder. Keperluan bahan gitar semula. Jana semula, sumber semula jadi. Sebagaimana yang kita tahu, dunia kita bukan muda lagi. Dia sudah terlalu tua. Malah, tidak keterlaluan jika kita katakan bahawa dunia pada zaman kini semakin keterusan sumber semula jadi. Oleh itu, amalan mengintar semula kertas atau sisa-sisa domestik yang berasaskan pulpa pokok amatlah penting kerana dalam membantu menjana semula sumber kertas tanpa perlu menebang pokok-pokok yang ada di hutan. Seterusnya, memelihara hidupan liar dan ekosistem. Kita sedia maklum bahawa gangguan ekosistem yang berlaku disebabkan oleh pencemaran air berpunca daripada tumpahan bahan kimia dari kilang. Jadi, kita mestilah menggunakan produk yang berasaskan dari bahan kita semula untuk memelihara hidupan liar dan juga ekosistem. Kos tenaga lebih rendah. Apabila kita membicarakan tentang bahan mentah dan juga pengeluaran, kos juga perlu diberi perhatian. Jadi, kita mestilah mengamalkan guide kita semula agar kos tenaga akan menjadi rendah. Akhir sekali, mengurangkan kos pelubusan sisa. Bahan-bahan dari kita semula ini mampu mengurangkan keperluan untuk pengumpulan bahan-bahan mentah. Bahan mentah sebegini diperoleh dari hutan dan sungai-sungai. Sekiranya kita menggunakan bahan kita semula, kita dapat mengurangkan kos pelubusan sisa-sisa yang akan mengancam kehidupan laut dan hidupan laut dan juga hidupan liar. Keperluan elemen pemindahan tenaga. Produk saya ialah The Brushka menggunakan elektromekanikal atau juga alat-alat elektromekanikal. Jadi, bahan-bahan elektromekanikal terdapat 3, iaitu motor DC. Jadi, apakah fungsi motor DC ini? Motor DC berfungsi untuk memutarkan straw supaya ia dapat menggerakkan berus. Bateri pula berfungsi menyimpan tenaga elektrik. Dan juga bateri holder. Bateri holder berfungsi untuk menyimpan bateri. Lakaran idea, lukisan, kerja produk.
Terdapat 3 lakaran yang telah saya hasilkan, iaitu lakaran pertama, kedua dan ketiga yang berkaitan dengan penghasilan produk saya, The Brush Car. Berikut merupakan video saya menghasilkan
yang saya hasilkan ini tidak menggunakan kos yang mahal kerana kita menggunakan kos bahan kita semula. Jadi bahan-bahannya ialah berus, harganya RM1.68, straw RM2.27, bateri RM4.50, double tape RM2.40, bateri holder RM1.95 dan motor DC RM2.20. Jadinya jumlah yang setelah saya keluarkan ialah RM15 sahaja, dan ini menjimatkan wang saya untuk menghasilkan produk ini kerana saya tidak memerlukan bahan yang terlalu mahal dan juga tidak menggunakan wang yang mahal untuk saya menghasilkan produk saya ini. Ianya menjimatkan wang saya. Seterusnya ialah impak produk saya kepada pengguna. Impak produk saya kepada pengguna ialah terutamanya untuk kanak-kanak dan juga kepada kita semua. Kenapa saya katakan kepada kanak-kanak ialah boleh dijadikan mainan untuk kanak-kanak. Jadi apabila produk saya ini boleh dijadikan mainan untuk kanak-kanak, kesan kepada kanak-kanak itu ialah dia dapat mengetahui bahan kita semula, iaitu bahan yang terdapat dalam produk ini. Kita gunakan straw dan juga brus. Bahan ini boleh kita gunakan untuk menghasilkan mainan-mainan yang menarik macam yang saya hasilkan. Seterusnya, apabila adanya produk ini, ia dapat menjimatkan wang, tenaga dan masa kerana produk ini boleh dihasilkan sendiri. Kanak-kanak boleh menghasilkan produk ini bersama ibu bapa mereka dan mereka tidak perlu membeli mainan yang mahal-mahal untuk dimainkan. Jadi ia menjimatkan wang, tenaga dan masa. Seterusnya, kenapa saya katakan untuk pada kita semua? Sebab ia boleh dijadikan berus untuk mencuci kain-kain yang bersaiz kecil. Jadinya kita tidak perlu menggunakan tangan kita untuk mencuci kain kerana ia boleh bergerak sendiri untuk mencuci kain-kain yang kecil. Jadinya ia memudahkan urusan seharian kita untuk mencuci kain-kain yang kecil. Jadinya secara kesimpulan atau secara ringkasnya, produk yang saya hasilkan, The Brushka, merupakan produk yang dihasilkan menggunakan bahan kita semula, iaitu adanya brus dan juga straw dalam penghasilan produk The Brushka. Produk ini boleh saya dan kita semua gunakan secara 2-in-1. 2 dan 1, iaitu boleh dijadikan mainan untuk kanak-kanak bermain. Kenapa dia boleh main? Sebab bentuknya macam kereta kontrol, namun ada kelainan dalam produk ini kerana ia menggunakan berus biasa yang mana sesuai dan selamat untuk digunakan dan dimainkan oleh kanak-kanak. Seterusnya, sebagai berus untuk mencuci kain yang bersaiz kecil. Jadi kita dapatlah menjimatkan tenaga kita kerana kita tidak perlu mencuci menggunakan tangan, dan biasa kita mencuci dengan tangan mestilah penat. Jadi dengan adanya produk ini, ia dapat mengurangkan bebanan kita. Sekian itu sahaja daripada saya mengenai video penghasilan dokumentari analisa produk The Brushka. Sekian, terima kasih.